Muka surat 210. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum Liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Sadaqallahul azim. Terjemahan: sesungguhnya telah kami utuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu akan Allah, kerana kamu tidak ada mempunyai Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir kamu ditimpa siksa hari yang sangat besar. Pembesar-pembesar dari kaumnya pun berkata, sesungguhnya kami lihat engkau dalam kesesatan yang sangat nyata. Nuh mengatakan, hai kaumku, bukanlah aku dalam kesesatan, tetapi aku adalah utusan daripada Tuhan, seru sekalian ada. Aku sampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku, dan aku menasihati kamu, dan aku tahu daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apalah yang kamu hairankan tentang kedatangan peringatan kepada kamu daripada Tuhan kamu menerusi seorang lelaki daripada golongan kamu yang memperingatkan kamu dan menyuruh kamu berbakti. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat daripada Allah. Maka mereka pun mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan keterangan-keterangan kami. Sesungguhnya mereka kaum yang buta. Huraian. Setelah Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lalu tentang kekuasaannya
dalam menciptakan yang pelik dan ajaib yang menandakan Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan setelah memberikan pula dalil dan bukti bahawa hari kebangkitan di mana semua yang sudah mati akan dihidupkan semula itu adalah suatu perkara yang hak, yang benar, maka pada ayat ini berikut Allah menyebutkan tentang kisah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Balik kepada 59. Kami telah hantar Nuh kepada kaumnya. Kami, bukan aku. Iaitu melalui para malaikat lah. Kalau Allah sebut aku, maka tidak melalui para malaikat. Hantar kaum Nuh kepada kaumnya, sama-sama sendiri, bukan orang lain. Sekampung, senegeri, senegara mungkin. Maka berkata Nuh, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kerana tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Wahai kaumku, bukan buakmu, bukan. Kaumku, namanya cakap elok, cakap manis, bahasa dakwahnya gitulah. Kerana bukan orang lain, sama-sama sendiri. Tiada Tuhan selain daripada kecuali Dia daripada. Saya sebutkan berkali-kali, Allah tidak sama dengan Rabbun, tak sama. Tapi bila sebut Allah semestinya Rabbun. Tapi bila sebut Rabbun tak semestinya Allah. Tengok kepada konteks ayat itu. So dalam ni kalau diterjemahkan Tuhan tak betul. Ni kritikan saya ni. Sebab tu saya katakan tulislah apa. Kalau kena bawa pen, tulis. Pen tak ada. Dalam grup saya tulis, bawa pen, bawa itu, bawa ini. Kalau ada video, beratlah. Berada video tak nak boleh kan, tak boleh loading. Nombor 1, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua para rasul kita akan jumpa nanti beberapa ayat yang kalau mari Hud, kau mari soleh, kau nombor 1 mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 2, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Nombor 2, ingatlah kepada seksa yang paling dahsyat, iaitu seksa api neraka. Itu peringatan para rasul, ajaran para rasul. Nombor 1, beribadah kepada Allah sahaja. Nombor 2, kena ingat esok lusa ada neraka, ada syurga, ada mahsyar, ada perhitungan. Itu azab yang paling penting. Yang siapa bagi tahu? Allah bagi tahu kepada Nuh bahawa mu kena royak kepada orang-orangmu bahawa ada azab di akhirat menunggu. Qal mala'u min qaumi illa naraka fi dhalalin mubin. Apa respon kaum dia? Maka berkatalah pembesar dari kaum yang berkata, sesungguhnya kami lihat engkau dalam kesesatan yang sangat nyata. Setiap masyarakat ada organisasi dia, ada orang kecil, ada orang besar. Itu sunnah yang Allah buatkan daripada dulu sampai kelah ni, sampai bila-bila. So siapa pembesar ni, Tan Sri ke Tun Sri ke tak tahulah, tapi disebutnya pembesar. Itu. Orang kaya ke orang miskin ke tak kira lah. Kira-kira kata berkuasa lah. Ada cakap laku lah. Yang mudah-mudah ada job lah. Saing titi tu laku, kecek laku, kempen laku. Itu maknanya malak. Apa responnya? Mu ni sesak barak. Mu ni sesak barak, kata orang Kelantan. Teruk benar mu ni sesak. Cakap pasal ketuhanan dia kata sesak.
Cakap pasal neraka dia cakap sesat. Cakap pasal apa? Cakap pasal surat daripada alam roh, daripada Azura kepada Abuya, daripada Abuya kepada YISB contohnya. Ngaru. Saya rasa Abuya kena kelentang kepada sama-sama dia. Masing-masing mengambil kesempatan daripada sisi-sisi yang berbeza lah. Itu pembelaan saya kepada Abuya, walaupun saya bukan arkam. Nyanyo ke dia. Tapi macam tersebut, dia tahu cuma dia tak boleh nak halang orang. Jadi yang kita belajar konun, siapa-siapa yang memulakan sunnah yang baik, maka dia mendapat kebaikan selama-lamanya. Siapa-siapa yang memulakan sunnah yang tak baik, maka dia mendapat tidak baik selama-lamanya, sehingga dia mati, disegera dibangkitkan, dikumpulkan semua untuk kesihatan secara Maka sekali lagi, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, wahai kaumku, dua kali kaumku, orangku, orang kita, dua kali orang kita. Laisa bi dhalalatun, sama sekali aku tak ada kesesatan, sama sekali. Lebih itu makna laisa bagi yang belajar nahwu. Saya belajar nahwu, sarah pun belajar nahwu sarah. Sama sekali tak ada kesesatan. Tapi konfirmnya walakinni rasulun min rabbil alamin. Yang konfirmnya aku ni adalah utusan daripada Tuhan seru sekalian alam. Baru mari perkataan Rabbun. Nombor satu Rasul, nombor dua Rabbun. So Rabbun maknanya Tuhan. Allah pun tak boleh terjemah Tuhan, walaupun Tuhan kita sebut terjemah Tuhan. Kita bila tahlil la ilaha illallah, kita kata matlub, tak kena. La ilaha illallah kata ya ramai maksud, tak kena. La ilaha illallah apa dia? Sambung-sambung belakang. Tak ingat, saya pun tak ingat lama tak tahlil. Dari sudut bahasa tak kena, memang tak kena. Maujud tak kena. Tak kena. Kerana Allah maknanya ma'bud bihaqqin, perkataan Allah. Ya, ataupun makna dia yang berhak disembah. Itu makna Allah. Tapi bila sebut Rabb, Rabbil Alamin ke, dia lain dah makna. Rabbul Ka'bah, Tuan kepada Ka'bah. Itu makna Rabb. Wa Rabbil Ka'bah kalau bersumpah, namanya Tuan kepada Ka'bah. Rabbul Alamin maknanya mengurus alam, Tuan yang mengurus alam. Itu makna Rabb. Jadi kalau terjemahkan Allah dengan makna dia Tuhan, sangat-sangat tak kena dari sudut bahasanya. Ya, tapi kalau Rabbun, dia ada 30-40 makna. Rabbun, Tuan pun boleh, owner pun boleh, Lord pun boleh, landlord, tuan tanah. Rabbul Usrah, ketua keluarga, itu bahasa Rabbun. Ubaliyukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampai kepada kamu perutusan Tuhanku, Rabbi, sebab dia sebut Rabbi. Dan aku menasihati kamu, dan aku tahu daripada Allah apa-apa yang kamu tak ketahuinya. So aku maknanya direct Nuh kepada kaum dia. Kaum tu kamu. Risalah plural, bukan singular. Yang marinya singular. Yang mari singular. Tapi kontennya plural. Maka oleh kerana Nuh ini Rasul yang pertama, timbul perbahasa di kalangan ulama, kenapa Nuh menggunakan plural.
tidak menggunakan singular, sedangkan dia singular. Maka antara ulama'nya dia kata ada surah Nuh, ada surah yang namanya Nuh. So ayat Nuh tu ada puluhan ayat. So ayat yang pertama namanya risalah. Nah gitu. Ayat yang kedua namanya risalah, dua dah. Ayat yang ketiga risalah juga. Ayat yang keempat risalah juga. Kalau 27 ayat contohnya, setiap ayat itu ada risalah, maka digunakan risalah, digunakan plural. Takwilan yang lain pula ialah kata Sya'rawi, ini adalah risalah-risalah yang akan datang selepas Nuh. Selepas Nuh siapa dia? Hud. Lepas Hud siapa dia? Idris katakanlah. Selepas Idris siapa dia? Orang tu, orang Nabi itu, Nabi itu namanya risalah. Jadi Nuh sudah memberitahu bahawa selepas aku orang ni. Jadi janganlah terkejut, jangan orang tu mari cakap benda yang sama. Apa dia? Beribadah kepada Allah. Mari pula yang lain, apa dia? Ada syurga, ada neraka. Itu maksud daripada plural. Kenapa Nuh menggunakan plural? Yang keduanya, aku lebih tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Ini ilmu. Ini bahasa direct ni, maknanya tidak melalui Jibril, tidak melalui Mikail ni. Nuh pergi tahu. Tidak melalui. Adakah? Ada. Ilmu direct yang ada, tapi untuk Rasul saja, bukan untuk Abu yang mentang-mentang Lauh Mahfuz, mentang-mentang Lauh Mahfuz. Tuan boleh cakap gitu ya. Orang bodoh-bodoh boleh faham. Kita hak cerdik tak faham gua lagi. Tapi Nuh bukan orang yang pertama yang menerima direct ilmu daripada Allah, bukan. Yang pertama ialah Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam direct semua nama ini, itik ini, ayam ini, apa, zaitun ini, orang ini, binatang. Dia mengajar mereka direct. Yang keduanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Khidir direct mengenai itu, mengenai ini. Wa nuri Ibrahim, dan kami tunjukkan kepada Ibrahim direct tengok kerajaan langit, kerajaan bumi. Ayo pengen tu menipu, skema. Mati mereka. Ngajar kepada Daud, wa 'allamnahu sunnatal labusin lakum litahsinakum ba'sakum. Kami ajarkan kepada Daud cara-cara buat baju besi dan kegunaan baju besi. Maknanya direct. Tapi sekali-sekali saya sebut, ia adalah untuk para nabi sahaja. Para wali tengok keadaan. Ada wali songong, ada wali sengit. Itu tak boleh percaya. Kita yang belajar tasawuf suka benar mendakwa Daud. Jeng cucu nabi selalu dah. Semayang kat dulu, semayang, selawat kat dulu, zikir kat dulu. Semayang bersama, barulah pada kata saya ni cucu Nabi. Contohlah, contoh. Tidak ada berkenaan dengan tuan, tapi berkenaan dengan orang yang lain. Bukan kampung ni lah, kampung lain. Tapi ada keburukan-keburukan yang sangat jelas. Mari pula Profesor kangkung. Oh iya, betul. Sampai Khadijah pun keturunan Melayu. Ummu Jah pun keturunan Melayu juga. Ya betul. Tapi tengok barang lah nak cakap. Saya tertarik dengan seorang penulis Cina. Betapa ramainya Profesor kangkung. Tapi dia sebut bidang sains, bidang biologi lah. Saya panjangkan dalam Facebook saya lah. Orang ni kangkung, Abu yang kangkung. Sebenarnya kangkung dah lama dah kangkung ni.
Faham apa nama? Rasul Melayu. Rasul Melayu. Kejut kawan saya kerja di Iraq. Dia alam tempat kami ada Rasul namanya. Rasul apa nama? Rasul Melayu. Nama apa dia? Nama Mansur. Orang mana? Orang Pahang. Marahlah orang Iraq. Rasul kami ialah Ali. Sorry, Tuhan Melayu. Tuhan kami Ali. Ni mari Tuhan Melayu. Siapa dia? Oh, itu rupanya gila. Otak gila. Tak betul. Orang Pahang. Ceritanya. So kalau dah buat takwain, tuan-tuan kena ceklah kesahihannya. Ada sahih ke? Ada sahih. Ada sahih. Apa dia daripada Allah? Betul sahih. Tapi tengoklah syarat tidur ambil sembahyang tak. Kalau tidur dengan handphone, minta maaf lah. Sama-sama handphone. Tidur dengan midnight, sorry. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apalah yang kamu hairankan tentang kedatangan peringatan kepada kamu daripada Tuhan kamu, menerusi seseorang lelaki daripada golongan kamu yang memperingatkan kamu dan menyuruh kamu berbakti. So hanya bangsa itu tahu orang itu. Hanya orang Subang tahu nama Subang. Maka ketuanya daripada orang Subang. Kalau ambil saya orang Kelantan tak kenal lah. Dia mau duduk mana. Lagi-lagi situ Siam pula. Naratiwa lah, Jala, Petani lah. Mari duduk sini. Kena ambil orang Subang. Contoh bandingan kepada kita. Kerana yang memilih ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mesti lelaki. Daripada Adam sehinggalah Muhammad. Komplainlah orang Tina, oh, tak adil, tak aci. Mana boleh lagu tu? Itu makna ketuhanan. Dia tak tanya kita laki ke puan tak, tapi tak semua laki. Laki tertentu sahaja. Dia anak ke ayah ke macam Sulaiman dengan Daud. Anak beranak. Bukan nepotisme. Nepotisme mah ada dengan anak dia. Itu nepotisme. Sorry. Habislah tempoh. So yang boleh buat kerja ni laki saja. Sebab mesti ada ketahanan, kesabaran yang kita akan jumpa ni. Di tengah-tengah ayat atau di ujung-ujung ayat. Mesti wasbir hatta yahkumallahu bainana. Mestilah kamu bersabar. Dan sabar ni dalam bab ni ialah orang lelaki, orang Tina sabar bahagian lain, bahagian mengandung contohnya. Itu dia boleh sabar. Bagi kita tak sabar. Maka Allah memilih jantina dengan kehendaknya dan hikmahnya. Ada munasabahnya, ada logiknya. So apa respon seterusnya? Fakadzabu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum qauman amin. Maka mereka pun, saya baca ayat ni, saya tak baca muka surat, baca ayat je ni. Mereka pun mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dengan dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan keterangan-keterangan kami. Sesungguhnya mereka kaum yang buta. Respon yang kedua, mereka dustakan. Respon yang pertama, muni sesat. Muni sesat. So yang nombor dua ni berat. Apa dia? Mereka mendustakan, apa muni bohong. Cakap bohong. Gitu. Sembahlah Allah, bohong. Ada neraka, ada syurga, bohong.
Jadi kami selamatkannya dan orang yang bersama dalam bahtera. Maknanya kena join group. Nak selamat kena tengok dulu kaki apa, kaki ceramah ke, kaki rokok ke, kaki disko. Sampai dulu disko. Kena join. Macam Ashabul Kahfi, dia join sama-sama dia maka selamat. Bahagian Ashabul Kahfi, kita macam-macam ashab dalam Ashabus Sabti jadi moyang jadi buruk tu jadi sebab dia join sama-sama tak molek. Maka semua jadi buruk, tapi buruk tu 40 hari ya. 40 hari dia habis keturunan. Mati gitu ya. Ashabul Aikah yang tolak Nabi Saleh, itu ashab juga dihancurkan oleh Allah gitu. Itu kena join group. Kalau yang molek Nabi kata bersama mereka lah. Contohnya dia mengaji, bila jumpa majlis ilmu, farta'u, hendaklah kamu join. Fa innal riyadul jannah, kerana majlis ilmu ini adalah ibarat taman-taman dalam syurga. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Lalu kami kami tenggelamkan yang kata berdusta itu dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Gustan semula. Pasal bahtera Nabi Nuh tu. Macam-macam dakwah lah. Katanya di Turki, katanya di Iraq. Bila dah singgah, bila dah banjir banjir kering, di mana dia? Yang kebanyakannya ialah Turki. Fastawa al-Judi, itu dalam surah yang lain. Maka berlabuhlah ia di bukit Judi, bukan berjudi, bukan, nama Judi. Rupanya dia adalah papan lama yang meninggalkan bekah. So bila meninggalkan bekah, marilah generasi kemudiannya lukis laka kawasan tu, dibuatlah perahu. Bila buat perahu, jadi perahu tu yang dipopularkannya perahu Nabi ni bukan perahu bekah saja. Marilah mangsalah buat filem pula. Bakal tengok belaka. Hak pakai sebab pakai tengok. Hak pakai purdah pakai tengok. Yang boleh duitnya dia buat niaga. Kita itu saya bubuh dalam grup bahawa dia adalah bekas-bekas yang dilukis-lukis kemudian dibuatnya perahu begitu saya buat dalam grup. Sebab tu saya kata mustahanya ada grup, bukan untuk pengurusi saja, untuk ya ramai-ramai jemaah kita. So tenggelamlah. Tenggelam. Sebab tenggelam mereka mendustakan ayat-ayat kami. Banyak tu bukan singular. Dia mari dengan plural. Maknanya dusta. Nuh kesak ayat. Sembahlah Allah, tak betul. Ayat. Ada neraka dan syurga, ayat, tapi dia kata bohong. Banjir nak mari gila mu ni pada bahasa mana ada namanya ayat. Mendustakan ayat. Saya dah sebut kita Israeliat tak selalu percayalah. Pergi berak lah. Kudih, baik kudih. Yang buta, baik buta. Itu Israeliat. Diadakan seminar
dipilih. Kesan Israel dilihat dalam pengajian agama orang Islam di alam Melayu. Itu tajuk lebih kurang gitu. So mereka adalah kaum yang buta hati, bukan buta mata. Saya sebutkan berkali-kali, kalaulah benda tak molek, minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes ni, baca orang Melayu pun tak apa, jangan jadikan kami daripada kaum yang buta. Saya sebutkan berkali-kali. Dan insya-Allah lambat lagi kita jalan depan 20 minit 10. Marilah wa ila adin akhahum huda. Baca wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Qal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna ladhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ubaliukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sadaqallahu dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka iaitu Hud. Bukan orang lain, sama-sama sendiri. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu akan Allah, kerana kamu tidak ada mempunyai Tuhan selain Dia. Tidakkah kamu takut? So point Hud ialah ubudullah, sembahlah Allah. Macam yang Nabi tadi, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tidak ada Allah kecuali Dia. Tidakkah kamu patut takut? So kalau terjemah sekali lagi, Tuhan tak betul. Sebab ilah dengan Allah dia lebih kurang. Ilah tak boleh ada plural, tak boleh. Yang mempluralkannya Abu Jahal, Abu Lahab, alihah. Dan Allah kekalkan alihah dalam Quran sebagai penghinaan kepada orang Arab. Mengerti bahasa Arab tapi tak mengerti bahasa. Itu dari sudut perkataan. So ilah tidak ada plural, tak boleh. Salah, berdosa besar, kafir kalau dengan sengaja. Tapi Rabbun, dia ada singular, dia ada plural. Apa dia? Arbabum mutafarriqah amillahul wahidul qahhar. Kamu telah memilih macam-macam Tuhan, terutamanya di kalangan orang Kristian. Dia pilih Popeye dia, father dia sebagai Tuhan.
Sebab mereka tu buat undang-undang sendiri. Tapi bubuh nama Isa. Ini daripada Isa. Gitu. Macam-macam undang-undang lah. Kalau belajar Kristianiti, saya belajar taubat mesti melalui gereja. Itu salah besar. Bubuh pula kena bayar. Nak taubat boleh, tapi kena bayar. Arak 50 riyal. Contoh. Zina 100 riyal. Bunuh orang 1000 riyal. Jadi yang paling kayanya ialah gereja. Itu namanya mempertuhankan mereka. Dan pakai ikut. Taubat sekali, istihar bayar, ada sijil taubat. Ini sijil. Akhirnya bergaduh sama sendiri. Kenapa? Mu lebih kaya daripada aku, pada hamu ni siap ya. Aku ni father. Aku ni tu imam. Mu siap wana. Mampu pergilah mu. Contohlah tu supaya mudah. Betapa selamatnya orang Islam. Tak mengaruh, tak mengaku. Ada duit, ada. Tapi duit yang halal tayyibah. Para pembesar tidak percaya kufur daripada kaum berkata, Inna lanaraka fi safah. Sesungguhnya kami lihat engkau dalam keadaan kurang akal. Tengok tadi sesak barat ni kurang akal. Tak betul. Tiuma macam saya katanya. Ni berbahasa ni, bahasa yang hudu-hudu semua. Sebab itu saya sangat setuju dengan pengkritik Sahabuddin kata, bukan Sahabuddin, belakang dia pun ramai lagi lah. Kan? Penceramah bodoh lepas bodoh mung. Contohlah. Wa inni yazunnuka minal kadhibin, dan kami yakini. Kalau saya terjemah menganggap tu bukan. Lazunnuka itu kami yakini. Kenapa saya kata kami yakini? Sebab inna dalam bahasa Arab sesungguhnya. La nazunnuka sesungguhnya. La tu menunjukkan sesungguhnya. Kemudian ada sabdu pula di belakang zunnuka. Zunnuka ada sabdu pula 3 kali. Sesungguhnya. Mu ni bohong. Maknanya sesungguhnya kami yakin engkau ni dari golongan pembohong. Baru betul. Baru ngam makan itu kritikan saya. Tapi kritikan saya betul dari sudut bahasa Arab, nahwu sarahnya betul. Cuma kita ni bukan penulis ni masalah. Tapi ini membawa kepada kalau buat sendiri lah, kena buat kitab baru lah. Kena buat terjemahan yang baru kalau buat kitab sendiri. InsyaAllah. So Nabi sebelum pun dikatakan bohong. Yang ni pun dikatakan bohong. Muhammad pun dikatakan bohong. Tengok Allah cakap. Itu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ya laysa qaumi safaha wa in lakinni rasulun min rabbil alamin. Hud berkata, hai kaumku, bukankah aku dalam keadaan kurang akal, tapi aku adalah utusan daripada Tuhan seru sekalian alam. Tengok bahasa Nuh. Wahai kaumku, walaupun nak marah, tapi oleh kerana Allah dah ajar, jangan marah. Kena sabar.
Wahai kaumku, bukanlah aku ni kurang akal. Safaha maknanya bodoh. Safaha tu noun. Kalau isim, safi. Safi itu plural. Kalau mufrad, singular. Kalau ramai, sufaha. Sayaqulu sufaha minan nas. Berkatalah orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Kenapa Muhammad sekali ke Baitul Maqdis, sekali menghadap Masjidil Haram? Kenapa begitu? Tu orang bodoh komplain. Tapi aku ni Rasulun min Rabbil Alamin. Aku ni utusan daripada Tuhan seru sekalian alam. Sama dengan Nabi tadi, Nabi Hud, Nabi apa namanya? Nabi Nuh tadi. Aku Rasul, bukan bodoh, bukan apa. Ubaliukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, baru tu. Dan aku ini penasihat yang jujur. Bahasa. Sekali lagi, Nuh seorang. Hud ni seorangnya, tapi masih menggunakan plural. So kita akan belajar surah Hud. Ayat nombor 1 namanya risalah, bahasa untuk. Ayat nombor 2 risalah. Ayat nombor 3 risalah. Ayat nombor 4 risalah. Sehinggalah ayat terakhir kalau ada 20 30 maka risalah. Maka kenalah bahawa dia Tuhan tak mengaruh. Tuhan tidak mengaruh. Dan aku adalah penasihat yang jujur. Tuan-tuan tengok bahasa. Wahai kaumku, aku ni Rasul, aku ni penasihat yang jujur. Bahasa. Kita sambunglah InsyaAllah 69. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.